Hak Keistimewaan Orang Melayu membincangkan tentang kedudukan istimewa orang-orang Melayu yang termaktub dalam Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Di dalam Perlembagaan Persekutuan dalam Perkara 153 telah mendefinisikan orang Melayu sebagai yang pertama, menganut agama Islam. Yang kedua, bertutur dalam bahasa Melayu. Yang ketiga, menurut adat istiadat Melayu. Dan yang keempat, mempunyai dua ciri, iaitu lahir sebelum Hari Merdeka di Persekutuan ataupun di Singapura, ataupun ibu bapa lahir di Persekutuan atau di Singapura pada Hari Merdeka dan menetap di Persekutuan atau menetap di Singapura. Yang kedua adalah atau orang Melayu ini ia adalah keturunan seseorang tersebut. Di bawah peruntukan ini, Yang di-Pertua Agong bertanggungjawab untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan kaum Bumiputera di Sabah dan Sarawak serta kepentingan sah kaum-kaum lain. Yang di-Pertua Agong melaksanakan dasar melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera dengan membuat persiapan untuk mereka dari segi jawatan dalam perkhidmatan awam, dalam memberi beasiswa dan bantuan serta kemudahan pendidikan. Kedudukan istimewa orang Melayu yang lain termasuklah peruntukan Perkara 89 dan 90 yang memberi pelaksanaan dan undang perlembagaan kepada undang-undang yang sedia ada yang melindungi tanah rizab Melayu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Bagis binti Gerudin. ID matrik saya di 20313159 dan saya mengambil kos Diploma Pentadbiran dan Perniagaan dan semester kini dan semester 2. Hari ini saya akan bentangkan hak dan keistimewaan kedudukan orang Melayu dan Bumiputera. Alright, so hak keistimewaan Melayu atau lebih tepat lagi disebut kedudukan istimewa di dalam perlembagaan adalah beberapa perkara yang telah ditetapkan dalam Perkara 153. Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang antara yang diberikan jawatan dalam perkhidmatan awam, siswa, kemudahan khas yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan. Contohnya seperti penetapan matlamat 30% pemilikan ikuti melalui dasar ekonomi baru kepada Melayu Bumiputera. Alright. Peruntukan istimewa perlembagaan. Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang terhasil sejak kemerdekaan masih mengekalkan peruntukan penting dalam perlembagaan seperti hak asasi, kewarganegaraan, hak istimewa Melayu, agama dan bahasa. Ini merupakan satu langkah merealisasikan cita-cita mewujudkan sesebuah negara yang adil untuk semua pihak dan demokrasi. Alright. Kedudukan istimewa orang Melayu serta hak kaum Bumiputera yang lain. Kini saya akan cerita sikit tentangnya. Menurut Perkara 160, Perlembagaan Persekutuan Malaysia, orang Melayu ditakrifkan sebagai seorang yang beragama Islam, bertutur bahasa Melayu, mengamalkan adat istiadat Melayu, lahir sebelum Hari Merdeka sama ada di Persekutuan atau di Singapura, atau pada Hari Merdeka dia bermastoti di Persekutuan atau di Singapura. Alright, manakala Bumiputera di Sabah dan Sarawak pula termasuk bukan Melayu, termasuk golongan yang menerima keistimewaan seperti mana dipulih oleh orang Melayu di Semenanjung. Dalam hal ini, walaupun sesuatu keistimewaan diberikan kepada orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak, kepentingan bagi kaum lain juga hendaklah dilindungi. Antara perkara yang termasuk dalam soal hak keistimewaan Melayu sebagai Bumiputera ialah yang pertama, perkhidmatan awam. Alright. Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan Malaysia memperuntukkan tanggungjawab kepada YDPA atas nasihat Jemaah Menteri untuk menentukan perizaban bagi orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Dan amat penting untuk YDPA merizabkan untuk orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak suatu kadar bilangan jawatan yang berpatutan dalam perkhidmatan awam. Persekutuan memandangkan sebelum ini bilangan orang Melayu yang memegang jawatan dalam pentadbiran kerajaan sangat kurang. Alright.
Pada masa yang sama, tanah Melayu dijajah oleh British dan kebanyakannya jawatan-jawatan rendah dalam pentadbiran dipegang oleh orang-orang India dan Sri Lanka yang mahir betul-betul dalam bahasa Inggeris. Alright, manakala jawatan-jawatan tinggi pula dipegang oleh orang British. So penduduk peribumi pula bekerja sebagai nelayan dan petani. So mostly orang-orang yang luar di sana seperti daripada kebanyakan daripada luar daripada tempatan, contohnya selain daripada orang Melayu atau Bumi Putra, mostly yang memegang jawatan yang tinggi. So kesianlah juga kan orang-orang Melayu ni dulu. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ismail Haikal bin Muhammad Sok. Nombor matrik saya D20312900. Hari ini saya akan menceritakan tentang kepentingan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera. Ianya adalah bertujuan untuk menjaga hak orang Melayu sebagai penduduk asal negara ini. Tanah untuk orang Melayu dan hak untuk orang Melayu mendapat tanah dengan kebenaran oleh kerajaan negeri, kerana pembukaan tanah adalah di bawah kawasan kerajaan negeri. Kerajaan negeri boleh membuka tanah khas untuk Melayu dengan syarat kerajaan negeri juga memperuntukkan pembukaan tanah bagi orang ramai yang serupa. Luas tanah untuk orang Melayu tidak boleh melebihi tanah orang ramai. Selain itu juga, ianya bertujuan untuk mempertingkatkan kemajuan orang Melayu yang ketinggalan dalam semua bidang kehidupan supaya setaraf dengan kaum bukan Melayu yang lebih maju. 4.0 Peristiwa yang berkaitan dengan hak istimewa Melayu. Peristiwa 13 Mei 1969 adalah insiden rusuhan kaum yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia ketika itu. Tragedi ini merangkul harta benda serta nyawa dan menaik rapat dengan kaitan pilihan raya umum 10 Mei 1969. Ia merupakan sejarah titik hitam dalam sejarah negara Malaysia. Pihak pembakar menang dan berharap pada 19 Mei 1969. Tetapi sebenarnya perangkat itu tidaklah tentang isu perkauman, tetapi ada segelintir pihak yang mengeluarkan slogan bersifat perkauman. Perakan kematian Cina pula dijinjang kepung kematian seorang Cina yang diarak tetapi bertukar menjadi perakan pilihan raya. Pada hari Selasa 13 Mei, Yoh telah meminta maaf tetapi sudah terlambat. UMNO belum membalas perakan tersebut pada pagi 13 Mei yang mengakibatkan tragedinya peristiwa ini. Angka korban menunjukkan 196 mati, 439 cedera, 39 hilang, 9,143 ditahan dan 211 kenderaan musnah. Negara diisytiharkan darurat pada 16 Mei 1969. Tindakan yang telah diambil oleh Margaret adalah membentuk rukun negara supaya rakyat memahami tentang perlembagaan. Dasar ekonomi baru juga diperkenalkan untuk mencapai perpaduan negara dan integrasi nasional, mempercepatkan proses penyusunan ekonomi serta memperbetulkan ketidakseimbangan ekonomi supaya dapat menghapuskan pengenalan kaum, membasmikan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan. Persekutuan Malaysia, pembelaan hak masyarakat Bumi Putera di Sabah dan Sarawak tidak mendapat tawaran hak yang sama seperti di Semenanjung Tanah Melayu dan kebanyakan jawatan dan kegiatan ekonomi dikawal dan dijawat warga asing. Suruhanjaya Kobot ditubuhkan bagi mengumpulkan data serta mengenal pasti pendapat rakyat Sabah dan Sarawak bagi pembentukan Malaysia. Terjadinya perjanjian 20 perkara Sabah dan 18 perkara Sarawak untuk membentuk Persekutuan Malaysia 16 September 1963. Perjanjian ini dimasukkan dalam Perlembagaan Malaysia dan ada diterima secara lisan. Contohnya agama bahasa, iaitu bahasa kebangsaan, ketua persekutuan, kedudukan khas, bangsa asli atau Bumi Putera, Borneo Utara dan sebagainya. Contoh yang paling penting dan disepakati antara pemimpin Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah, Perjanjian Malaysia dibuat 1993 adalah kedudukan Sabah dan Sarawak dalam perlembagaan dilindungi oleh kuasa yang di-Pertua Negeri dan Parlimen tidak boleh memindah kedudukan istimewa Bumi Putera Sabah dan Sarawak, iaitu menyamai peranan dan kuasa Majlis Raja-Raja berhubung dengan kedudukan orang Melayu di Semenanjung.
Pembentukan Durbar. Pada Julai 1896, pihak British mengadakan mesyuarat Durbar yang diadakan untuk mengumpulkan Raja-Raja Melayu bagi mengeratkan tali persahabatan antara Raja-Raja dengan pihak British. Mesyuarat pertama pada 1897 di Kuala Kangsar, Raja-Raja Melayu membuat rungutan dan desakan pada pihak British tentang agama Islam, adat rasa Melayu dan hak keistimewaan orang Melayu. Mesyuarat Durbar yang kedua, Sultan Idris telah membuat aduan agar lebih banyak bangsa Melayu dilantik untuk berkhidmat dengan kerajaan. Baginda juga membantah untuk penggabungan dan sebagainya. Yang di-Pertuan Negeri Sembilan juga mengatakan agar bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa rasmi persekutuan. Disebabkan pelibatan Raja-Raja Melayu dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan, mesyuarat Durbar tidak lagi diadakan sehingga 1927. Tetapi majlis itu telah disusun semula dan Raja-Raja Melayu mula menarik diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhati binti Kamal Fauzi, nombor matrik D20312941. Pada hari ini saya akan membincangkan mengenai cabaran yang dihadapi dalam mempertahankan hak keistimewaan orang Melayu. Hak keistimewaan orang Melayu diugut untuk menghapuskan kerana wujudnya anggapan dalam kalangan masyarakat bukan Melayu bahawa kerajaan berlaku tidak adil dan diskriminasi terhadap golongan bukan pribumi. Cabaran-cabaran yang kita dapat dilihat di sini ialah yang pertama, menghapuskan DEB iaitu Dasar Ekonomi Baharu. Yang kedua, hapuskan ekuiti 30%. Yang ketiga, menggunakan meritokrasi. Yang keempat, tender terbuka. Cabaran seterusnya pula ialah mereka juga menggunakan Perkara 153 untuk mewujudkan propaganda yang tidak perlu demi kepentingan orang Melayu dan Bumiputera. Perkara 153 ialah peruntukan mengenai jaminan hak kedudukan istimewa orang Melayu dan anak-anak negeri iaitu pribumi Sabah dan Sarawak dan juga kepentingan sah kaum lain yang berwarga negara Malaysia. Barangkali kerana kurang memahami mengenai sejarah watan tanah air dan peruntukan perlembagaan persekutuan, hari ini terdapat dua kumpulan yang saling bertentangan. Kumpulan yang pertama, mereka tidak boleh menerima istilah bangsa Malaysia. Sama sekali kerana menurut mereka istilah itu menghapuskan kedudukan istimewa orang Melayu dan pribumi. Kumpulan kedua pula ialah mereka yang mencabar Perkara 153 kerana berpendirian tidak perlu lagi ada diskriminasi antara kaum di Malaysia. Terkesan dengan cabaran itu, timbul desakan kumpulan pertama kepada kerajaan untuk menyemat semula status kewarganegaraan. Kumpulan kedua, keadaan ini pastinya boleh membawa kepada ketegangan antara kaum, apatah lagi orang Melayu adalah rakyat majoriti Malaysia. Istilah orang Melayu di bawah Perkara 160-2, perlembagaan persekutuan berbeza dengan bangsa Melayu. Kerana Perjanjian Persekutuan Melayu 1948 memperluaskan takrifan bangsa Melayu apabila menerima kemasukan kaum bukan bangsa asal di tanah Melayu sebagai warga negara persekutuan. Kefahaman yang betul mengenai istilah jati diri watan, etnik dan bangsa dan kedudukan Perkara 153 mampu mengeluarkan pembahas daripada kepompong sempit yang sekian lama gagal melihat keperluan untuk mengukuhkan perpaduan amal nasional berteraskan keadilan sosial mengikut acuan watan. Pada hakikatnya, Perkara 153 meletakkan kewajipan ke atas Yang di-Pertuan Agong bukan sahaja untuk menjaga kedudukan istimewa itu, bahkan kepentingan sah kaum lain yang berwarga negara Malaysia. Kepentingan Perkara 153 perlu dilihat mengenai dari sudut sejarah kerana Raja-Raja Melayu dalam Perjanjian Negeri 1948 telah memberi komitmen kepada orang Melayu
Dalam bidang pendidikan, di sini sistem pembelajaran tidak jelas mengenai sejarah dan perlembagaan Malaysia menyebabkan perkara 153 disalah anggap sebagai diskriminasi oleh orang bukan Melayu. Ini juga boleh menjadikan lahirnya pelbagai media alternatif yang memberi kebebasan tanpa sempadan kepada sesiapa yang bersuara termasuk isu-isu yang negatif berkenaan keistimewaan orang Melayu tanpa memikirkan implikasinya. Dan itu adalah cabaran-cabaran yang kita boleh nampak dalam cuba untuk mempertahankan hak keistimewaan orang Melayu. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi bin Abdul Rani, nombor metrik D203-13217. Seterusnya kesimpulannya adalah sebagai rakyat Malaysia yang hidup di dalam keadaan aman dan sejahtera, kita tidak seharusnya menjadi rakyat yang sangat sombong dan ego dengan pencapaian yang telah kita capai dan miliki sekarang. Jangan menjadi seperti kacang yang lupakan kulit kerana kita sangat selesa dengan kehidupan sekarang. Keamanan yang kita nikmati sekarang adalah kerana pengorbanan pemimpin serta rakyat yang hidup pada zaman dulu, iaitu semasa zaman persekutuan Tanah Melayu. Kita melihat negara lain seperti Kyrgyzstan, Iraq, Iran, Afghanistan yang berperang hampir tergadai negara mereka sendiri. Dan jangan kerana perkara kecil ini kita juga akan merasai kehidupan di dalam keadaan perang. Banyak perkara yang lebih penting patut kita kisahkan seperti isu kepanasan global yang makin merunsing ataupun globalisasi yang telah menghakis budaya bangsa Malaysia, di mana ia dilihat sebagai satu penjajahan bentuk baru yang telah dilakukan oleh pihak negara barat bagi menjajah kita secara mentaliti biarpun bukan secara fizikal. Perkara begini lebih patut kita risaukan kerana ia mampu untuk menggugat kestabilan dan keharmonian negara Malaysia juga jika ia tidak dibendung. Sebagai orang Melayu atau Malaysia, kita seharuslah berusaha sehingga dapat menempahkan nama hingga ke peringkat antarabangsa. Kita juga perlu menjaga hubungan baik antara kaum agar dapat sama-sama meningkatkan ekonomi negara. Bagi masyarakat muda di luar sana, ambillah peluang yang masih ada untuk bekerja dan berkhidmat pada negara. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.